Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Bias Leopold. Sebelum kita memasuki episod kedua kita, aku nak ucapkan terima kasih kepada ramai orang yang support episod pertama tu. Dan surprisingly, aku sangat-sangat terkejut. As of now, kita mempunyai 2,500 subscriber. Dengan episod pertama mencecah 7,500 view setakat ini. Aku tak tipu hampa. First kali kan aku beritahu dekat Mizan, bila dia tanya expectation untuk view episod pertama tu, aku cakap dekat dia 1,500, 2,000 macam tu pun aku rasa fair value lah. Dan untuk dapat lebih daripada 5,000 view tu, aku sangat-sangat berterima kasih lah dekat hampa. Siapa yang belum subscribe, silalah subscribe. Kita akan varietykan all types of video dekat sini. Dan seperti aku janjikan, aku akan jadi sehabis bias seperti tiada hari esok. Jadi untuk episod kedua ni, apa yang kita nak bincangkan kan? Top of the league. Lepas tu menang 9 daripada 10 match. Defensive record cantik kan. Offensive record pun cantik kan. 4 gol bolos dengan 23 gol dijaringkan. Jadi nampak tak ada benda kan. Tapi itulah saudara, bila international break je akan ada satu isu ataupun akan ada lah apa-apa isu yang membuatkan fans tertanya-tanya kan. Dan sekarang ni isu yang kita akan bincangkan ialah tentang seorang pemain ni yang sekarang ni very under spotlight, iaitu Dominik Szoboszlai. Arne Slot membuat satu interview atau membuat satu statement di mana dia kata, dia komen tentang Szoboszlai ni. Apa yang dia komen, first line-nya ialah dia kata tentang overall dan juga importance of Szoboszlai in terms of Liverpool defensive out of position structure, iaitu counter pressing. Jadi dia kata Szoboszlai ni sangat-sangat impresif dari segi defensif. Akan tetapi apa yang dia kena buat, apa yang Szoboszlai kena buat dan kena keep on improving ialah dari segi jaringan ataupun numbers dia. Untuk seorang attacking midfielder bermain dengan Liverpool, dia hanya menjaringkan 3 gol. Bila fans tengok kepada, aku rasa current performance dia, di mana kita nampak dia punya sentuhan dia nampak tak tajam. Ketepatan hantaran di final third yang sangat-sangat meragukan. Dan juga apabila Liverpool dapat banyak fast break, patutnya tak boleh dribble tapi dia try dribble, lah kali hilang bola. Bila berlaku potensi fast break ni, Szoboszlai ni sebagai attacking midfielder, dia kebiasaannya akan ada ke depan lah. So nama dia obviously akan terpalit lah. Dan juga aku rasa isu yang penting ialah dia ni kerap hilang bola kan. Kadang-kadang orang komen ialah dia tak pangku kepala, dia dribble dengan tunduk kepala, lah kali hilang bola. Bila komen pasal technical ability dia, dikaitkan pula dengan kapten Liverpool terdahulu, iaitu Jordan Henderson. Sebab kita tahu Jordan Henderson ni technically very limited player, tapi kan dia defensively very sound, di mana dia ni engine untuk Liverpool 1.0 di bawah Jurgen Klopp. Tapi perbezaannya ialah Henderson cuma 20 juta compare dengan Szoboszlai yang mencecah harga 65 juta pound. Fans mulalah berkata kan, kita bayang setakat ni kan ROI 65 juta tu tak nampak lagi kan. Nak nampak 5 gol 5 assist pun tak nampak bayang. First kali aku nak tengok statistik terkini. As of now dia bermain 712 minit, di mana dia menghasilkan 1 gol dan juga 2 assist. Kalau tengok kepada expected goal dan juga expected assist, dia underperform dari segi gol. Dia sepatutnya skor 2 gol tapi dia hanya skor 1 gol. Dan daripada segi expected assist pula, dia sepatutnya dapat 1 assist je, tetapi disebabkan finisher tu membuat overperformance, jadi dia dapatlah atas nama dia 2 assist. 5 daripada 15 shooting yang dia buat tepat kepada gol, dan dia membuat 14 key passes. Sebagai konteks perbandingan, pemain attacking midfielder contohnya macam Dejan Kulusevski, Bukayo Saka, Cole Palmer ni, aku rasa anomaly pemain ni kan. Dia dah hampir mencapai level world class lah. Numbers yang depa produce in terms of key passes sekarang ni, tak salah aku ke semua pemain yang aku sebut ni, atas daripada 30 lah key passes depa bagi. Untuk kenal seseorang pemain tu, aku rasa first kali kita kena kenal sistem pemain tu bermain. Satu matrix, di mana matrix ni menyentuh tentang intensity sesebuah tim tu bermain, iaitu PPDA ataupun passes per defensive action. Okay, passes per defensive action ni bermaksud, okay, let's say lah, sekarang ni Liverpool, PPDA Liverpool ialah 9. Setiap kali lawan membuat 9 pas, Liverpool akan membuat 1 defensive action. Jadi semakin rendah numbers PPDA, semakin
intensity tinggi sesebuah tim tu, dan Liverpool di tempat keempat dengan 9 PPDA. Jadi daripada segi konteks tu sendiri, kita boleh nampak yang Liverpool tergolong dalam golongan high pressing team curi bola dekat atas, menghasilkan turnover Liverpool at the first place. Kenapa hire Arne Slot? Disebabkan first kali kalau kita tengok kepada tim Feyenoord, untuk 3 tahun semasa dia berada di Eredivisie, dialah yang paling menghasilkan most turnover, juga most fast break ataupun fast transition. So enough talking about Arne Slot style of play. Kita akan bercakap pula tentang pemain itu sendiri, iaitu Dominic Szoboszlai. First kali kita akan tengok daripada segi aspek out of position ataupun tanpa bola, dan juga aspek dengan bola, untuk kita mengetahui secara overall package pemain itu sendiri. Di mana ada satu quote daripada Arne Slot sendiri apabila dia drop Szoboszlai ketika menentang Crystal Palace baru-baru ni, dan dia memasukkan Curtis Jones. Dominic Szoboszlai ni meletakkan effort yang banyak dalam pressingnya, sampaikan dia sebagai head coach sendiri, dia tak tahu adakah Szoboszlai ni mampu untuk buat benda yang sama untuk setiap 3 hari. Maksudnya setiap 3 hari ada game, dia letakkan effort yang sama. Apa yang aku boleh baca daripada quote tu ialah Szoboszlai paying the price for being a very good player out of position ataupun tanpa bola. Defensively, Szoboszlai ni is a very very sound player. Daripada physical Szoboszlai tu sendiri, kita boleh tengok bukan muka dia yang handsome tu, tapi daripada segi badan dia, daripada segi ketinggian dia, di mana bagi aku his physical freakishness ataupun physical dia sebagai physical specimen, dia very lanky, kemudian tinggi, dan hang tengok dia punya running power dan juga stamina tu membuatkan Liverpool mampu untuk membuat turnover di bahagian opponent half. Kita juga boleh nampak yang Szoboszlai banyak membuat coverage ground dengan cepat, dan juga dia banyak melakukan kerja-kerja yang orang lain tak nampak basically kerja-kerja kotak Dan kita boleh tengok sepanjang 10 perlawanan ni, di mana intensity dia untuk memenangi second ball, tracking back, recovery run, benda tu semua benda yang aku rasa kita tak boleh komplain langsung tentang Szoboszlai ni. Dan Szoboszlai ni ialah kunci untuk pressing Liverpool, dan pressing Liverpool ialah kunci untuk sistem Arne Slot. Di dalam sistem pressing 4-2-4 Arne Slot, berada di sebelah Diogo Jota, Szoboszlai lah pemain yang bagi aku ialah leader of the hunting pack. Dialah yang akan set the tone untuk pressing tu, di mana dia akan menentukan ke mana arah permainan lawan akan bawa. Dialah yang akan menyebabkan lawan tu tak selesa dan sentiasa on back foot, dan juga payah untuk play out from the back. Kalau kita tengok 4-2-4, di mana keempat-empat pemain ataupun quartet kat depan tu, Mohamed Salah, Diogo Jota, Szoboszlai dan juga Luis Diaz fokus narrow dekat bahagian tengah, kemudiannya dia akan membiarkan lawan bermain di bahagian tepi. Dan dua di belakang, iaitu McAllister dan juga Gravenberch, kedua-dua pemain inilah yang akan menutup bahagian tengah pula, menjadikan circulation di bahagian tengah tu suffocate untuk lawan. Disebabkan peranan Szoboszlai ni banyak tertumpu ke arah kanan ataupun right hand side Liverpool, di mana ada Konate, Trent dan juga Mohamed Salah. Kita tahu kalau right hand side Liverpool ni very very OP, banyak attacking threat melalui bahagian situ berbanding dengan bahagian kiri. Jadi Szoboszlai sebagai seorang pemain yang dia lebih fokus kepada arah defensif, dia akan turun membantu, dan dia membenarkan Trent untuk be the creative fulcrum untuk Liverpool lah. Dia akan bagi a little bit of freedom untuk Trent. Dan kadang-kadang kita juga boleh nampak sekarang ni, apabila Arne Slot rasanya dia dah start suruh Konate playing out from the back, ataupun dia sort of like dribbling macam Matip dulu lah. Kita nampak Konate sekarang ni banyak dia buat pangai macam tu, dia duduk naik atas, duduk gelintir sampai ke atas tu. Jadi orang yang akan plug in ke belakang tu, kadang-kadang kita akan nampak Szoboszlai. Disebabkan itulah box defending Liverpool untuk musim ni bagiku sangat-sangat elite. Liverpool hanya membenarkan lawan untuk membuat 5 open play passes into the penalty area. Jadi pass yang berjaya masuk ke penalty area tu dalam per 90 minit tu, dalam satu match hanyalah 5 kali. Bila seseorang pemain ni bagus dekat satu bahagian, kebiasaannya satu bahagian lagi dia akan berkurang lah. Dan itulah aku rasa yang terjadi sekarang ni dekat Szoboszlai, ataupun kita panggil trade off lah. Bagus dekat satu bahagian, kurang dekat satu bahagian. Di mana bagi aku Szoboszlai dikorbankan sekarang ni daripada segi attacking for the greater good of the Liverpool. Dan Liverpool menjadi better disebabkan dia. Benda tu kita tak boleh deny. Liverpool boleh skor banyak sekarang ni, 23 gol. Kemudian bolos pun sikit tu disebabkan
contribution Szoboszlai daripada segi defensif tu, dan nilai yang dia bawa kepada Liverpool tu bagiku kita tak boleh quantify kan. Dia sort of like macam aku terkenangkan dulu apabila Klopp beli Gini Wijnaldum kan. Gini Wijnaldum masa Liverpool beli tu kan, season sebelum tu di mana Newcastle relegate, dia skor atas daripada 10 gol ataupun minimum 10 gol macam tu kan. A very good attacking midfielder. Tapi disebabkan kualiti press resistant Wijnaldum yang begitu OP, Klopp convert dia jadi box to box, menyebabkan gol dia memang numbers dia berkurangan. Dan benda tu tak jadi masalah bila mana kita tengok Liverpool menang ke semua trofi ketika dia berada di sini. Jadi dia sort of like sama macam Szoboszlai sekarang ni, for the greater good of the team Dan benda tu sama sekali tak jadi masalah untuk aku Di sini aku akan selitkan few examples di mana Szoboszlai memainkan peranan yang begitu penting in terms of recovery dan juga tracking back. Contohnya ketika menentang Brentford, di mana ketika ini Liverpool baru saja ambil corner, kemudian bola terlepas dapat dekat Wissa dan Wissa buat fast break Masa tu tak ada orang dekat belakang, jadi Szoboszlai dia kejar balik bola yang sepatutnya dia dapat tu. Wissa ni memang pemain laju kan. Dia kira alongside Mbeumo bagi aku attacking track untuk Brentford Tapi Szoboszlai berjaya menyamai speed dia tu, akhirnya tidak membawa apa-apa bahaya kepada Liverpool. Contoh lain ialah ketika menentang Bologna, di mana ketika itu scoreline hanyalah 1-0 untuk Liverpool. Situasi yang sama, fast break terjadi kepada Bologna. Pemain Bologna tu dia boleh slice through Robertson pressing tak menjadi. Tapi disebabkan ada Szoboszlai kat belakang tu, dia boleh cantah attacking Bologna ni dan tak membawa apa-apa. Benda tu lah yang aku cakap tadi, nilai yang kita tak boleh quantify disebabkan off the ball running dan running power Szoboszlai ni. Dan aku yakin kalau tak ada Szoboszlai dalam situasi ni, Bologna rasanya boleh bawa bola tu sampai ke kotak penalti Liverpool Satu lagi contoh ialah ketika menentang Ipswich, sama juga scoreline 1-0 masa tu, di mana Liam Delap, anak kepada Rory Delap, striker untuk Ipswich, dia bawa bola dan pada minit 63 tu pemain banyak yang keletihan, tapi Szoboszlai kejar dia sampailah ke kotak penalti Liverpool. Dan contoh yang terakhir ni ialah ketika menentang Manchester United, di mana aku nak tunjukkan peranan leader of the pack untuk Szoboszlai ni. Dialah pemain yang akan set the tone untuk pressing tu. Di dalam klip ni kita nampak tangan Szoboszlai tu dia mengarahkan someone untuk ke depan. Dia arahkan McAllister ke depan sebab McAllister tengok juga ke arah dia, dan McAllister join the press. Dilik hantar bola kepada Mazraoui. Kemudiannya Mazraoui tak ada pilihan, dia terpaksa hantar bola kepada Kobe Mainoo. Tapi dalam masa yang sama ada 4 pemain Liverpool berada di situ. Pressing trap Liverpool tu dah terbentuk di situ. McAllister rampas bola daripada Kobe Mainoo, scoreline 3-0. Itulah sikit sebanyak peranan out of position Szoboszlai ketika dalam sistem Arne Slot sekarang ni. Dan kita beralih kepada in possession ataupun ketika memegang bola. Salah satu sebab kenapa Liverpool top of the league sekarang ni bagi aku ialah disebabkan rebound of Ryan Gravenberch gagal untuk mendapatkan Martin Zubimendi pada hari itu. Liverpool mencari internal stopgap solution daripada nombor 8 dia convert kepada nombor 6, dan actually is a man rebound Tengok performance dia tu, di mana dia ni half turn yang cukup cantik dia gelintir bola, press resistant dia tu, dia macam ada mata dekat belakang 360 eye di mana dia player dekat belakang je dia dah boleh detect dah langkah pemain lawan tu buat apa. Actually dia boleh beat the press easily dan aku sendiri berpendapat yang role Gravenberch ni tak akan sempurna kalau tak ada McAllister first kali, and then kalau contohnya tak ada Szoboszlai, tak ada peranan off the ball tu sekarang ni kita akan nampak kita akan dengar yang Januari ni belilah Zubimendi ataupun belilah someone yang macam Endo kau yang boleh jadi number 6 Disebabkan apa? Disebabkan Liverpool always being sliced open oleh midfield. Tenaga yang dikeluarkan oleh Szoboszlai, di mana apabila dia hantar bola kepada Salah, dia membuat off the ball running untuk menerima bola di dalam kotak, seterusnya dia berjaya membuat crossing, tapi malangnya tak terhasil gol disebabkan shot daripada Luis Diaz tu kena block. Contoh kedua off the ball running daripada Szoboszlai yang menghasilkan gol ialah ketika menentang Ipswich. Okay, first kali dalam situation ni kita kena faham yang Ipswich pada masa ini memainkan man marking. Dan apabila kita sebut pasal man marking ialah contohnya seorang pemain dia akan follow seorang pemain lagi kalau dalam situasi ni 4 defender Ipswich akan follow 4 forward Liverpool, termasuklah forward tu ialah Szoboszlai sendiri Dalam konteks gol ni terhasil apabila Szoboszlai membuat larian
seterusnya mengosongkan bahagian di belakangnya. Dan ruang kosong tu bakal diisi oleh Mohamed Salah selepas menerima bola daripada Trent Alexander-Arnold. Aku rasa gol ni very well prepared dan juga pre-planned goal untuk memanipulasi dan juga menarik keluar man marking daripada Ipswich ni sendiri. Apabila Mohamed Salah dia lay off bola tu kepada Trent, perhatikan movement daripada Szoboszlai ni. Dia nampak Griff ni nak ikut dia ke belakang. Jadi dia berhenti, dia lari dia berhenti. Seterusnya membuatkan defender tu sendiri terpaksa berhenti kan. Kalau dia lari ke belakang, sagi dia tinggal pula Szoboszlai ni kosong. Salah boleh lari ke belakang, menerima bola daripada Trent, seterusnya dia through ball, dia hantar kepada Diogo Jota untuk tap in lah. Dan sama juga situasi macam sebelum ni, aku rasa gol ni tak terhasil kalau bukan disebabkan IQ knowledge daripada Szoboszlai ni untuk memberi sedikit ruang ataupun split second time untuk Mohamed Salah membuat larian isi ruang kosong kat belakang tu. Satu lagi contoh selflessness yang menghasilkan gol oleh Szoboszlai ketika menentang Bologna, gol daripada McAllister pada minit ke-10. Okey, gol ni terhasil apabila header clearance daripada Konate, bola tu melambung sampai kepada pemain Bologna. Tetapi Szoboszlai dia memenangi duel tu. Seterusnya dia berjaya retain bola, bla 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 bla, hantar-hantar. Apabila bola tu sampai semula kepada McAllister di bahagian tengah, Szoboszlai berada di situ untuk menjadi pemantul ataupun menjadi dinding. Berjaya membuat 1-2, seterusnya gol tu terhasil apabila McAllister dia terus berlari dan dapatkan gol dia. Dan sama juga situasi, aku rasa gol tu takkan terhasil kalau tak ada pemain someone yang macam Szoboszlai yang dia akan provide platform untuk pemain lain untuk play off dengan dia. Aku rasa dalam banyak-banyak benda yang orang boleh kritik dekat Szoboszlai ni ialah dia sepatutnya jadi threat, tapi dia jarang guna. Yang tu aku rasa valid criticism. Sebabnya kalau perasan tu, bila mana ada situasi 2v1 ataupun 3v2 ke, fast break ke, dia ada peluang untuk shoot. Tapi disebabkan aku tak tahulah dia ni dia macam lebih suka assist daripada suka gol ke. Sepatutnya shoot, dia dalam hati dia mungkin dia kata situasi pass first sebelum shoot first. Dia selalu memilih safest option dengan dia punya technical ability, dengan dia punya shooting power dia tu. Actually kalau dia shoot pun aku tak rasa orang akan complain lah. Lagi pula bila orang tengok klip dia dekat Hungary kan, setiap kali international break kalau tak ada gol mesti akan ada assist. So orang macam mulalah orang kata kan jersey Liverpool ni mungkin rasa dia pressure lain lah. Dan actually aku setuju lah. Sebab dia bila dia dekat Liverpool ni nampak dia little bit hold back. Dia akan tahan sikit kan. Dia mungkin rasa inferior. Dia rasakan dalam situasi ni, okay, kalau aku shoot lagi, Salah ni lagi better daripada aku akan pass dekat dia. Kita tengok tu memang dia ada capacity. Dia ada capacity untuk buat better decision. Kemudiannya bila dia nak pass, bila nak shoot, bila dia nak dribble. Sebagai kesimpulan untuk video ni, aku rasa first kali actually kita sebagai fans lah, kita kena letak expectation di mana kita kena faham apa yang kita nak daripada seorang pemain dan juga apa keperluan taktikal daripada head coach itu sendiri lah. Sebabnya aku rasa mungkin fans beranggapan dengan spending 60 juta kita akan dapat the new Philippe Coutinho ataupun KDB lah, 15 gol, 15 provide 15 assist ataupun 20 gol, 20 assist type of player lah. So bila kita tak dapat, kita jadi marah. So aku rasa aku bukan nak mengajak, tapi sebagai fans ni kita kena tone down a little bit expectation kita tu. Sebab mungkin juga boleh jadi kata, okay, let's say aku lepaskan Szoboszlai ni daripada sebarang tugasan defensif kan. Dia boleh score banyak, tapi dalam masa yang sama dia akan membuatkan Liverpool secara defensif ni lebih teruk daripada apa yang kita dapat sekarang. Kena ada balance lah di antara attacking dan defender kan, defending. Season lepas ataupun 2 musim lepas kita komplain apabila Henderson dan juga Fabinho dah start legs gone lah basically. Legs gone, kemudian depa dah mula speed pun dah slow, dah tak larat kejar orang. Kita komplain tak ada pemain yang boleh kejar boleh buat coverage yang besar, tak ada pemain yang boleh lari ke belakang daripada depan kemudian membuat tugasan defensif tu. Dan bila sekarang ni kita tengok Szoboszlai main macam tu, kita komplain. Sedangkan kita sekarang ni dalam form yang sangat-sangat baik kan. Benda ni bukan competition kan, di mana player ni score 2 gol je, so hang tak rate dah. Dia ni score banyak, hang rate dah. And actually depa ni, kesemua pemain ni adalah pemain Liverpool. Kalau dia boleh score lebih, okey lah, fine lah. Tapi kalau
dia tak skor tapi dalam masa yang sama tugasan defensif, tugasan yang diarahkan untuk dia atau dia buat, benda tu tak ada masalah kan. Asalkan Liverpool menang bro, aku tak ada masalah kan. Ni kalau Liverpool skor 20 gol tu ke semua gol on goal pun aku tak ada masalah asalkan Liverpool menang kan. Who cares bro, who cares, seriously who cares kan. Expectation aku untuk Szoboszlai ialah untuk menjadi Liverpool version of Federico Valverde lah. A very great engine untuk Real Madrid, tapi dalam masa sama dia akan chip in dengan 7 gol, 7 assist, some sort of macam tu lah. Aku nampak dengan umur Szoboszlai yang baru 23-24 ni, actually dia still long way to go in his career to still flourish dan actually jadi lah benda yang kita minta tadi lah. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Tekan butang bell so that bila keluar video, hampa pun akan dapat layan secepat mungkin. Kita berjumpa di video seterusnya.